واهدنا الصراط المستقيم. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang dimuliakan tuan-tuan haji, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, PJK masjid, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan kuliah maghrib kita ini dengan tilawah Al-Quran muka surat 372 Surah Asy-Syu'ara juzuk yang ke-19 ayat 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala wa ma 'ilmi bima kanu ya'malun. In hisabuhum illa 'ala rabbi law tash'urun. Wa ma ana biqaridil mu'minin. In ana illa nadhirun mubin. Qalu la in lam tantahi ya Nuh latakunanna minal marjumin. Qala rabbi inna qawmi kadzdzabun. Faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa man ma'iya minal mu'minin. فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون. ثم أغرقنا بعد الباقين. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. كذبت عاد المرسلين. إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون. إني لكم رسول أمين. فاتقوا الله وأطيعون. وما أسألكم عليه من أجر. إن أجري إلا على رب العالمين. أتبنون بكل ريع
يعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين صدق الله العظيم. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. InsyaAllah kita akan meneruskan kajian tafsir surah-surah yang biasa kita baca. Pada malam ini kita akan meneruskan kajian tafsir terhadap surah Yasin. Sebelum daripada ini, Ustaz telah memberikan sedikit mukadimah surah Yasin ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memulakan ayat daripada surah Yasin ini dengan huruf-huruf hijaiyah, Yasin, ya dan sin, di mana maksudnya itu tidak ramai yang diketahui, tidak ramai orang-orang ataupun alim ulama yang menyatakan maksudnya secara terperinci. Allah Subhanahu wa taala menerangkan tentang kehebatan Al-Quran. Setiap kali Allah Taala bersumpah dengan huruf-huruf hijaiyah ini, dia akan menyatakan tentang kehebatan Al-Quran. Contohnya Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Alif Lam Mim Zalikal Kitab. Jadi lepas Alif Lam Mim itu dia masuk tentang kehebatan kitab Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah As-Sajdah, Alif Lam Mim Tanzilul Kitab. Alif Lam Mim, kemudian kehebatan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam surah Yasin ini, Allah mulakan dengan Yasin, kemudian wal Qur'anil Hakim. Allah bersumpah dengan Quran yang mengandungi hikmah. Yang mengandungi hikmah. Pada malam ini kita akan lihat ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Taala firmankan, wadrib lahum masalan ashabal qaryati iz ja'ahal mursalun. Selepas daripada Allah Subhanahu wa taala memberikan mukadimah dalam surah Yasin ini, dalam ayat 13 hingga 30 Allah menyatakan pula tentang contoh umat-umat terdahulu yang tidak menerima dakwah Rasul. Sebab apa? Sebab contoh-contoh ini diberikan kepada orang-orang Arab. Orang-orang Arab musyrikin yang tidak mahu menerima dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk
memberikan perumpamaan-perumpamaan umat-umat yang tidak mahu menerima dakwahnya Rasul-Rasul umat-umat yang terdahulu. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah idh ja'ahal mursalun. Berikan contoh berita-berita, contoh-contoh cerita kepada mereka tentang satu kampung, satu bandar yang telah didatangi oleh Rasul, di mana bandar ataupun kampung itu Allah utuskan Rasul untuk mengingatkan orang kampung, ataupun qaryah dalam bahasa Arab ini kadang-kadang maksudnya kampung, kadang-kadang maksudnya bandar. Qaryah ini lebih bermaksud bandar. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah. Jadi ini satu cerita yang Allah Ta'ala suruh Nabi Muhammad berikan umpamaan. Berikan perumpamaan ini supaya orang-orang Arab akan ambil iktibar macam mana orang terdahulu yang tidak mahu menerima dakwah Rasul, bagaimana akibat mereka. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan arahan kepada Nabi SAW supaya ceritakan umat-umat yang terdahulu ini yang telah mendustakan dakwah Rasul yang diutuskan kepada kaumnya, di mana mereka tidak menerima dakwah Rasul dan menyatakan ataupun membuat tak elok kepada Rasul. Agar apa? Agar orang-orang yang di dalam zaman Rasulullah itu, orang-orang kafir Quraisy itu dapat mengambil iktibar daripadanya. Agar mereka dapat mengambil pesanan, agar dapat mengambil pelajaran, supaya mereka tersedar dan akhirnya mereka akan tidak menentang Rasul. Mudah-mudahan macam tu, agar orang-orang kafir Quraisy ini tidak menentang Rasul, tidak menentang Rasulullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh Rasulullah memberikan perumpamaan umat-umat yang terdahulu yang menentang Rasul-Rasul yang diutuskan kepada umat-umat itu, agar orang-orang kafir Quraisy ini akan terasa dan tersedar bahawa peranan mereka tidak boleh mendustakan dakwah Rasul, bahkan mereka perlu membantu Rasul dan mengikut Rasul yang telah diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala supaya mereka dapat kebaikan, kebaikan. Ashabul qaryah ialah tuan punya kampung ataupun orang-orang yang ada dalam satu bandar itu. Allah Ta'ala tak ceritakan apakah bandar itu. Allah tak ceritakan apakah bandar itu. Tidak penting. Yang penting ada satu kampung, ada satu negeri yang diutuskan Allah Rasul, maka penduduk negeri itu mendustakan para Rasul. Jadi kan kita baca Yasin, banyak kali dah dan banyak lama dah. Tapi ini salah satu cerita yang sangat besar maknanya dalam surah Yasin ini, di mana apa yang berlaku pada kaum ini, mereka mendustakan Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan bagaimana pula akibat buruk yang telah menimpa orang-orang yang telah melanggar ataupun tidak beriman serta mendustakan rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala dalam kisah Ashabul Qaryah ini, Allah Ta'ala tak ceritakan kat mana, siapa cerita dia ataupun kat mana bandar ini. Jadi dalam tafsir yang Ustaz baca ini dikatakan bahawa tidak perlu kita mencari-cari mana negeri yang Allah Ta'ala musnahkan ini. Yang penting kita ambil faedah dia. Di mana ada satu negeri Allah utuskan Rasul, penduduk negeri itu mendustakan Rasul. Yang penting kita ambil faedah, jangan mendustakan Rasul. Tak payah kita cari negeri itu negeri mana. Seperti mana dalam tafsir As-Sa'di yang Ustaz baca ini, yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Nasir As-Sa'di, di mana dia mengatakan tidak ada kepentingan dalam kita mengetahui tempat mana negeri itu. Jadi kalau seseorang itu menceritakan secara detail tentang mana tempat-tempat itu, dan ini akan mengundang kesalahan dan akan mengundang benda yang tidak baiklah, kerana mereka dalam Allah Ta'ala tak ceritakan secara terperinci benda itu.
Kalau orang dia korek dan cari sehingga dia akan terjebak dengan perkara-perkara yang tidak benar ataupun tidak betul. Kerana Allah Ta'ala tak ceritakan tentang kampung itu ataupun negeri itu secara detail. Maka tidak ada kepentingan untuk kita mengetahui kampung itu kampung mana, negeri itu negeri mana secara detail. Yang penting kita mengambil iktibar apa perangai penduduk kampung itu, penduduk negeri itu, dan ambil iktibar daripada situ. Kerana apa yang Allah Ta'ala ceritakan ini ialah untuk kita mengambil pelajaran-pelajaran ini. Dan ini akan mendatangkan ilmu yang benar. Kalau kita tidak membicarakan tempat mana, kita mengambil iktibar daripada cerita itu saja sudah cukup. Dan daripada mengambil iktibar itu, kita akan memperolehi ilmu yang benar. Dan Allah Ta'ala suruh kita pergi kepada tadabbur, pergi kepada mengambil pelajaran-pelajaran daripada cerita-cerita itu, dan tidak sibuk dengan kita mencari mana-mana tempat yang Allah Ta'ala sebutkan dalam Quran. Dengan itu, apabila kita mengambil pelajaran, mengambil iktibar, kita terus mengambil pelajaran dan juga pesanan-pesanan yang Allah Ta'ala berikan lewat cerita-cerita ini, maka dengan itu hati kita ataupun jiwa kita akan bersih, akan bertambah ilmu kita, akan bertambah ilmu kita. Berbanding dengan kalau kita cuba mencari-cari tempat di mana negeri tadi, di mana kita kalau mencari-cari tempat negeri yang Allah tak sebutkan, yang Rasulullah juga tidak sebutkan, maka itu akan mengelakkan kita daripada mengambil pelajaran daripada Quran dan akan menjadikan otak kita itu tidak ada penumpuan terhadap apa yang Allah Ta'ala nak sebutkan. Ini yang tidak baik. Iaitulah kalau kita dalam kisah negeri-negeri yang Allah Ta'ala murkakan ni tidak ada disebutkan negeri mana, maka kita tak perlu cari sampai mana, kat mana negeri ini. Cukup dengan kita mengambil pelajaran bahawa penduduk kampung itu, penduduk negeri itu tidak beriman kepada Rasul yang diutuskan dan buat nyaya kepada Rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di mana bahawasanya kampung yang Allah Ta'ala sebut ini, dia menjadi suatu pelajaran kepada kita, di mana kampung ini telah didatangkan, Allah Ta'ala datangkan, Allah utuskan Rasul, Allah Ta'ala utuskan Rasul, Allah utuskan Rasul-Rasul, di mana Rasul-Rasul ini menyuruh orang-orang kampung ini, orang-orang di negeri ini supaya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mengikhlaskan agama hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul-Rasul ini datang dengan tugas ataupun misi untuk mencegah manusia ataupun orang-orang negeri itu daripada bermaksiat dan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ingatlah, kenanglah, Allah Ta'ala suruh lagi supaya kita kenang dan ingat. Iz arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma. Kenanglah, Allah Ta'ala dalam ayat daripada surah Yasin ini, Allah mengingat kepada kita supaya kita mengenang, supaya kita mengingati. Dengan mengenang dan mengingati peristiwa yang berlaku pada umat yang terdahulu itu, akan dapat iktibar kepada kita. Jadi Allah Ta'ala sebut is arsalna ilaihi musnaini, ketika mana kami memutuskan kepada orang kampung itu, kepada orang negeri itu, kami utuskan kepada mereka 2 orang rasul. Kami utuskan kepada mereka, yakni kepada kampung itu, 2 orang rasul. Fakadzabuhuma, maka kedua-dua orang rasul itu didustakan, dibuat main-main, tidak dipercayai. Mereka mendustakan Rasul yang benar yang datang dari Allah ini. Mereka mendustakan ajarannya. Di mana kampung itu Allah Ta'ala ceritakan bahawa Allah mengutuskan 2 orang Rasul kepada kampung itu. Lalu orang-orang kampung itu mendustakan 2 orang Rasul, dan Allah menguatkan dengan Rasul yang ketiga. Jadi kalau seorang Rasul tidak cukup, Allah hantar 2. Dua-dua itu diperdustakan, Allah hantar lagi yang ketiga.
Allah nak perlihatkan kepada kita betapa bongkaknya orang ini, betapa bongkaknya orang negeri ini, dan bagaimana pula kemusnahan yang mereka terima. Jadi pelajaran kepada kita, jangan sekali-kali kita bongkak dengan ajaran-ajaran Rasul, dengan ajaran-ajaran yang dibawa oleh para Rasul. Jadi itu pelajarannya untuk kita, pelajarannya juga untuk ketika mana Rasulullah SAW diutuskan kepada orang-orang Arab. Pelajaran kepada orang-orang Arab agar jangan mendustakan Rasul yang diutuskan Allah kepada mereka, yaitu Nabi Muhammad SAW. Begitu juga kita, jangan sekali-kali kita mendustakan, kita tak percaya, kita ingkar, kita tak ikut ajaran-ajaran yang dipetunjukkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika mana Allah utuskan kepada kampung ini 2 orang Rasul, lalu kedua-dua mereka didustakan, Allah tambah atau utus seorang lagi Rasul yang ketiga, maka mereka jadi 3 orang Rasul. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga, memelihara ketiga-tiga Rasul ini. Dan tugasnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menegakkan hujah bahawa kampung itu telah diutuskan Rasul. Maka kalau mereka itu diazab, bukan salah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana mereka telah diutuskan Rasul. Allah Ta'ala ini sayang kepada manusia, diutuskan Rasul. Begitu juga dalam kisah ini, Allah utuskan Rasul kepada kampung ini sebagai hujah bahawa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutuskan Rasul, mengajak mereka kepada beriman, sedangkan mereka tidak mau beriman. Jadi tugasnya Rasul ini tadi mengajak manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqalu inna ilaikum mursalun. Nabi-nabi itu atau rasul-rasul yang diutus 3 orang tadi, kesemua mereka mengatakan bahawa kami adalah rasul, kami adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka dengan tegas mengatakan bahawa kami adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala.